Input Yang Berhormat Farid Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Seterusnya butiran 02-4x0 pembangunan modal insan. Sejajar dengan kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat, penting untuk kerajaan hari ini mengekalkan momentum membangunkan modal insan berkemahiran, khususnya bagi memastikan pembangunan modal insan berterusan di negara ini di samping kemampanan ekonomi dan kedudukan fiskal negara. Soalan saya pada kementerian adalah sebab saya merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara menunjukkan bahawa 35.14% lepasan SPM 2020 dan 48.74% peperiksaan 2021 itu tidak melanjutkan pelajaran. Jika trend ini terus begini, negara kita berisiko tinggi untuk kekurangan tenaga mahir dalam sektor pekerjaan di negara kita. Jadi apakah perancangan pihak kerajaan? Adakah kerajaan mempunyai langkah menyeluruh rentas kementerian bagi membangunkan modal insan yang berkemahiran dan berpendidikan tinggi bagi memenuhi pasaran profesional dan berkemahiran tinggi di negara kita? Soalan seterusnya adalah pada tahun lepas, kementerian ada mensasarkan akan mewujudkan 300,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk golongan belia bagi tahun 2025. Soalannya adalah apakah perancangan yang dilaksanakan oleh kementerian dalam usaha untuk mencapai matlamat tersebut. Kementerian juga ada menyasarkan 89% graduan TVET akan mendapat pekerjaan dalam bidang yang dilatih dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan. Berapakah peratusan sebenar graduan TVET yang dapat pekerjaan selepas 6 bulan tamat pengajian bagi tahun 2021 dan 2022? Apakah langkah yang telah diambil bagi mencapai sasaran 89% graduan TVET mendapat penempatan bagi tahun 2024? Seterusnya butiran 04-0500 Majlis Perundingan Gaji Negara. Adalah penting bagi negara untuk memastikan rakyat mendapat gaji yang setimpal dengan keadaan kos sara hidup pada hari ini. Untuk itu, Majlis Perundingan Gaji Negara ini penting untuk memastikan situasi ini insya-Allah akan berlaku. Soalan saya pada kementerian adalah, sebelum ni KSM menerusi Majlis Perundingan Gaji Negara dan menyatakan bahawa mereka akan melaksanakan kajian semula perintah gaji minimum yang dijangkakan selesai pada hujung Disember ini. Bolehkah kerajaan menyatakan antara cadangan yang akan diambil kira dalam rangka kajian ini? Dan sebelum ini MPGN juga ada menyatakan bahawa mereka masih berunding dengan pihak industri dalam usaha meningkatkan gaji minimum pekerja lulusan latihan kemahiran teknikal dan vokasional ataupun TVET. Minta supaya kementerian kongsikan status rundingan yang akhirnya akan memastikan graduan dan pelatih TVET di negara ini boleh mendapat gaji yang setimpal dengan kelulusan mereka, seperti seruan kerajaan yang menyeru majikan at least boleh memberi minimum gaji 3,000 sebulan. Seterusnya ke butiran 09-300 Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan. Seiring dengan perkembangan terkini IR 4.0, negara tidak hanya perlu melahirkan pekerja berkemahiran tetapi juga tenaga pengajar bertaraf dunia yang berkemampuan dan kompeten. Adakah kerajaan komited menyediakan bahan dan teknologi terkini di pusat ini untuk memastikan tenaga pengajar mendapat pendedahan kepada teknologi yang terkini? Dan yang terakhir adalah butiran 09-300 Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan. Pada tahun ini sebagai sambungan. Pada tahun 2021 saya nak tanya pada pihak kementerian berapa banyakkah tenaga pengajar mahir yang telah dikeluarkan daripada pusat ini yang kembali berkhidmat dalam pusat latihan kemahiran di bawah kementerian, agensi dan juga GLC. Sebab pusat ini kita dimaklumkan tidak menyediakan peluang pekerjaan tapi hanya peluang berkemahiran. Jadi adakah kementerian mempunyai plan agar
trainer yang dihasilkan di bawah pusat ini akan diberi bantuan dan galakkan supaya mereka mampu melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang akan menyumbang kepada negara. Dan yang terakhir, Yang Berhormat Pengerusi, 04700 program latihan kemahiran ini, sebelum ini kerajaan ada menyatakan 180 juta diperuntukkan untuk dana latihan TVET untuk menyediakan pinjaman pendidikan pada 12,000 pelatih yang mengikuti program persijilan kemahiran. Adakah pihak kementerian mempunyai hala tuju dan kumpulan sasar yang jelas untuk peruntukan ini disalurkan? Adakah ada peruntukan khusus untuk pelatih TVET pada golongan wanita dan bumi putra? Dan EdTech, untuk EdTech pula boleh ke kementerian menyatakan bagaimanakah EdTech ini akan sentiasa mengemas kini modul mereka agar seiring dengan teknologi kemahiran yang berkembang pantas hari ini dan sesuai dengan keadaan keuangan negara semasa. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong.